Salam sejahtera Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan semua, seperti yang kita tahu, Bendahari Agung Bersatu yang telah ditahan reman beberapa waktu sebelum ini, dan akhirnya beberapa pemimpin di dalam Bersatu bersuara bahawa tangkapan itu tidak relevan disebabkan Bendahari Agung Bersatu bukanlah seorang pemimpin yang terpalit dengan salah laku. Yaitu Hamzah Zainuddin sendiri telah mendakwa bahawa SPRM membuat tangkapan itu seperti tidak munasabah, dan pada akhirnya SPRM telah bersuara, dan ini pasti mengejutkan Setiausaha Agung Bersatu yaitu Hamzah Zainuddin yang juga ketua pembangkang hari ini. Saudara-saudara, menurut SPRM, tahan reman Bendahari Bersatu adalah untuk bantu siasatan. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) menjelaskan tahan reman Bendahari Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu yaitu Datuk Muhammad Saleh Bajuri adalah untuk membantu siasatan berhubung perbelanjaan dana parti berkenaan. Kata Pesuruhjaya SPRM, Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki berkata membuat satu kejutan besar. Pihaknya sebagai agensi penguat kuasa perlu mengikut peraturan dan undang-undang. Saya telah menyerahkan kepada pegawai penyiasat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia untuk menjalankan tugas. Mereka memikirkan ada keperluan untuk menjalankan tangkapan dan reman. Azam Baki juga berkata, tahanan reman itu adalah keperluan dan juga kehendak siasatan pada ketika itu. Ini adalah satu kuasa budi bicara yang digunakan dari masa ke semasa mengikut kesesuaian kes berkenaan. Pada Sabtu, media melaporkan Setiausaha Agung Bersatu Datuk Seri Hamzah Zainuddin dipetik berkata menyifatkan SPRM tiada sebab munasabah untuk memohon penahanan reman terhadap Saleh atas alasan siasatan. Kita tahu niat Setiausaha Agung Bersatu yaitu Hamzah Zainuddin adalah untuk membela Bendahari Agung Bersatu. Pada akhirnya SPRM sendiri telah membuat kenyataan yang mengejutkan untuk Hamzah Zainuddin. Justru itu katanya Bersatu berpendirian bahawa tahanan reman ke atas Saleh adalah sebahagian daripada tekanan yang diberikan kepada pegawai dan pemimpin parti itu untuk mencari kesalahan yang tidak wujud. Hamzah Zainuddin berkata, penyata kewangan parti itu juga diaudit setiap tahun dan diluluskan dalam persidangan agung tahunan. Saleh yang ditahan reman selama 2 hari oleh SPRM bermula Khamis lalu hingga Jumaat selepas diminta untuk hadir ke Ibu Pejabat SPRM pada Rabu untuk memberikan penjelasan berkenaan pembayaran yang dibuat oleh Bersatu kepada pembekal dan vendor parti. Terdahulu juga, SPRM pada Januari dilapor membekukan beberapa akaun milik Bersatu susulan siasatan kes itu. Jadi saya boleh ambil kesimpulan untuk artikel ini, di mana Hamzah Zainuddin yang telah bagi saya, Hamzah Zainuddin yang menyifatkan SPRM tiada sebab munasabah untuk memohon penahanan reman terhadap Saleh dan cuba mencari kesalahan yang tidak wujud. Pada akhirnya, SPRM sendiri telah membuat kenyataan yang mengejutkan Bendahari Agung Bersatu, Setiausaha Agung Bersatu, dan kepimpinan Parti Bersatu, di mana penahanan reman Bendahari Bersatu adalah untuk membantu siasatan. Jadi apa komen Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan yang seterusnya. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Akhirnya, seorang bekas menteri telah tampil buat satu kejutan di media
berkenaan dengan isu 1MDB yang memang sehingga hari ini masih hangat diperkatakan orang. Saudara-saudara, bekas Menteri Keuangan Tengku Zafrul akhirnya buka mulut. Dan ini sudah pasti pendedahan yang dinantikan oleh seluruh Malaysia dan seluruh ahli politik. Pada akhirnya bekas Menteri Keuangan Tengku Zafrul telah bersuara. Saya petik berita ini daripada Utusan Malaysia. Tengku Zafrul sangkal usaha dapatkan semula dana 1MDB tak telus. Bekas Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz menyangkal dakwaan kerajaan tidak telus dalam usaha mendapatkan semula dana One Malaysia Development Berhad ataupun 1MDB, termasuk daripada Bank Pelaburan Global, Goldman Sachs yang merupakan penasihat kewangan syarikat kontroversi tersebut. Beliau menegaskan, usaha yang dilakukan kerajaan terdahulu membolehkan negara mendapatkan semula kira-kira 71% daripadanya pada ketika ini. Saya tidak faham apa yang dikatakan dengan tidak transparan, telus. Ini kerana semuanya berkaitan 1MDB. 1MDB ada dijawab di Parlimen. Adalah lebih baik kita fokus terhadap isu yang lebih penting. Kerajaan berjaya membuat recovery kira-kira 71%, melebihi purata dunia iaitu kira-kira 30% bagi kes seperti ini. Untuk sesebuah negara atau syarikat mendapat semula dana atau aset mereka. Menurut kenyataan Tengku Zafrul, ketika diminta mengulas kenyataan bekas Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang negara mengalami kekurangan sebanyak RM16.77 bilion bagi settlement yang dicapai dengan Goldman Sachs berkaitan penglibatan firma itu dalam skandal 1MDB. Tengku Zafrul ditemui selepas mengadakan lawatan ke GKN Engine Systems Component Repair Sdn Berhad di Iskandar Puteri. Bercakap kepada sebuah akhbar berbahasa Inggeris bulan lepas, Mahathir mendakwa wujud ketidaktelusan dalam mencapai perjanjian termasuk jumlah pembayaran yang dipersetujui. Dalam pada itu, bekas Menteri Keuangan 2, Datuk Seri Johari Abdul Ghani dilaporkan menuduh Goldman Sachs mengambil kesempatan daripada rundingan lemah oleh kerajaan bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk menangguhkan pembayaran sejumlah besar yang masih terhutang kepada Putrajaya di bawah perjanjian penyelesaian yang dimeterai lebih daripada 2 tahun lepas. Goldman Sachs harus membayar balik secara tunai baki AS 1.4 bilion yang bersamaan dengan RM6 bilion kerugian 1MDB tanpa berdali dan terus. Katanya seperti dipetik dalam laporan Thomson Reuters Regulatory Intelligence pada bulan lepas. Menurut laporan itu juga, perjanjian antara Bank Pelaburan AS dan Kerajaan Muhyiddin menjangkakan bahawa Malaysia akan menerima jumlah itu dalam aset 1MDB menjelang 2025 sebagai sebahagian daripada penyelesaian AS 3.9 bilion bersamaan dengan RM16.77 bilion yang dicapai atas kerugian yang ditanggung oleh dana negara yang syarat dibebani hutang. Dalam pada itu, Tengku Zafrul memuji usaha pasukan task force yang dipengerusikan oleh Muhyiddin dalam usaha mengembalikan semula dana 1MDB. Bagi saya tidak kisahlah zaman pentadbiran kerajaan bila yang penting ia tetap kerajaan Malaysia. Jadi itu adalah kenyataan daripada bekas Menteri Keuangan yang pasti menggemparkan seluruh Malaysia, terutama pada individu yang terlibat dengan 1MDB. Jadi saudara-saudara, sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa bantu channel ini dengan menekan butang like, share dan subscribe.